Nuzul Quran tu apa? Dengarkan PTZ Podcast. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sekali lagi bersama kita di podcast BTZ. Saya Ustaz Zahil. Saya Taufik. Dan saya Bai. Hai. Apa khabar semua okey? Alhamdulillah. Alhamdulillah, syok. Jam kelip tak sangka dah pertengahan bulan Ramadan. Yep. Dah masuk hari yang ke-15 masya-Allah. Kita publish ni hari ke-15 Ramadan insya-Allah. So, macam mana Ramadan? Dah 15 hari ni, puasa, sahur. Okay lah, macam kita last episode lah kita cakap pasal Perang Badar kan. So Memang Badar lah, memang dah konsisten lah. Semangat Badar. 6 suku, 6.5 tu memang test period kita Dia kan. bukan 6, dia bukan 6 suku, 6.5. Dia awal-awal sebelum tu pun dah badar juga. 1.5 1.5. Betul. Alhamdulillah ala kulli hal. Dia memang macam tu lah. Kadang-kadang bila kita awal-awal kita sebut pasal Ramadan kan, selalu kita cakap kita kena konsisten gedebak-gedebu. Tapi hakikat ni adalah dia akan payah juga. Betul. Yes, correct. That's the reality lah. But then whenever that you fall, the struggle is to pick yourself back up lah. And mudah-mudahan siapalah yang rasa kemungkinan dia rasa macam lemah sikit ke apa ke, no, understand that that's normal. Kita pick ourselves back, and this is where kita discuss. Mudah-mudahan kita boleh untuk semangatkan orang balik lah. Amin, insya-Allah. Actually ada trick dia. Kalau ada trick. Macam dia Kalau kadang 1.5, 2 ni kan, mata macam dah start kero-kero macam nak tidur. Dia macam dah start penat kan. So just keep yourself busy lah. What I can say is just Busy sleeping tak lah. Busy lah. Macam for me dekat office normally kadang sibuk dengan macam meeting. Kita sibukkan. Kalau meeting dah habis, okay, tengok jam mungkin dah pukul 3. Okay, mungkin arrange meeting lagi satu. Just something to. Dia bukan kasih alasan I puasa lah. Dia bukan macam gitu. Tak. By time Kira kan macam during that meeting tu, you indirectly you tak perasan. So kadang tak rasa. Dan kadang habis dah tengok dah pukul 4.30, dah nak masuk pukul 5. Cakap puasa-puasa kita pun dah berpuluh tahun ni puasa Yes. Masya-Allah. Tapi tu mungkin tu nikmat dia, kita dapat rasa masyakkah dalam puasa tu kan. Macam kepayahan sebab balik pada hikmah puasa pun kita nak merasakan kesusahan untuk orang-orang yang mungkin selama ni kurang berpendapatan, tak ada rezeki yang cukup dan sebagainya. So kita dapat merasakan dalam bulan Ramadan. Actually syok juga tau rasa susah tu Kan? So every time you feel a bit of difficulty, you are triggered lah kan. Betul. This is the time untuk reset balik, reset otak kita, reset badan kita and all that. So like you said lah, kita rasa susah. Bila masanya kita macam dapat in that situation, Betul. Rasa susah. Macam time-time gini lah kita dapat rasa, kita nikmatkan rasa nikmat susah tu. Betul. Nikmat dalam merasakan kekurangan dari sudut makanan, dari sudut minuman. Betul. Kadang terbuka icebox, stay 10 saat tau air tu. Kadang boleh digest lah dekat office kadang ada air kotak, ada air apa kan. Cakap alamak, okey. Terus tutup badar. Okay, so malam yang ke-15 ni tak jauh lah dengan malam yang ke-17. Betul. 17 tu ada apa cerita? 17 Ramadan ni rasa sinonim sangat lah nama ni dengan Nuzul Al-Quran. Nuzul Al-Quran ni baik macam Nuzul Al-Quran. Tak, for me okay, to be honest lah ni honest punya cakap. I tak nak simpan-simpan lah, tak nak sound smart also lah. Cakap masjid lah kira. I pun actually nak tahu juga apa ertinya Nuzul Quran. What is the meaning Nuzul? Mungkin not me alone, maybe our viewers pun nak tahu. Okay, what is actually Nuzul Quran? What's happening and what is the process? What is it for? So maybe you guys are the better people to announce. Better people boleh. Technically Nuzul Quran ni adalah malam yang diturunkan Al-Quran. So nama dia dengan Nuzul penurunan Al-Quran lah. Okay. So balik kepada bulan Ramadan ni bulan Al-Quran. Jadi khususnya pada malam ke-17 tu Allah SWT menurunkan Jibril alaihissalam. Okay. Malaikat Jibril turun bertemu dengan Nabi SAW di Gua Hira. Di Gua Hira. Okay, favourite. Ni part dah masuk history sikit kan. So at least dah boleh relate sikit dah. So siapa yang dah pergi Jabal Nur, dah daki, dah nampak tempat. So kalau tempat yang di mana dikatakan sebagai
kita punya penyaksian lah, itu tempat yang pernah Nabi SAW berada di situ, bertemu dengan Jibril. Nak naik pun bukan senang, babe. Yes, of course. I naik dengan sport shoe. Itu trik dia nak kena lari lah. Tak boleh pelan-pelan kan. Dia kadang-kadang kan naik dia okey tau, turun dia tak buat. Yes, correct. Alamak. Tak ada rasa, you turun macam rasa steep lah, macam you nampak macam susah kan. Tinggi kan. Tinggi, correct. I think what is most important before even talking about apa yang terjadi pada malam tersebut is to think about the context itself. Maksudnya adalah Tuhan menurunkan ayat Quran setelah dalam riwayat-riwayat 600 tahun wahyu itu terputus. Okay. Maksudnya daripada zaman Nabi SAW, that very moment that Jibril turun berikan kepada Nabi SAW, and the last revelation that was revealed, the last prophet that existed, Nabi Isa AS, di antara Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW 600 tahun. Padahal sebelum-sebelum itu, kalau kita tengok kan sejarah Nabi-Nabi itu, kadang-kadang Nabi-Nabi itu tinggal dekat-dekat. Yes. Hidup pada waktu yang sama. Betul. Kadang-kadang jaraknya tu dekat. Kadang-kadang they even live in the same time lah. Yes. Ada Nabi yang kadang-kadang keluarga pun. Betul. Kan Musa Satu dengan keluarga, Harun ke kan? Yusuf dengan bapa dia, Nabi Allah Yusuf AS semuanya. But this was the only time in which there was such a gap between Nabi Isa dengan Nabi Muhammad SAW for 600 years. Wow. So akhirnya Allah Subhanahu takdirkan untuk okay, this is the very last time and this is going to be special. And from the perspective of Nabi Muhammad SAW, the idea would be that, and kita tahu perkataan yang digunakan selalunya untuk mensifatkan keadaan orang dan keadaan mereka pada ketika itu adalah perkataan jahiliyah. Zaman jahiliyah. Okay. Masalah dia adalah kita kena faham juga perkataan jahiliyah tu. Betul. Kan. You pernah dengar perkataan? Betul, saya pernah dengar. Saya dengar zaman jahiliyah, tapi what is it exactly? Kalau kita tengok dalam English translation, orang cakap age of ignorance. Dia macam besar perkataan tu kan. Cuma dalam bahasa Melayu kita kalau cakap jahil, jarang orang pakai jahil pun kan. Jahil tu makna dia apa Biasanya orang cakap jahil ni macam keras sangat lah word dia. Word jahil ni. Macam dia tahu tapi dia sengaja buat-buat. Itu actually a very good description. Pasal kalau selalunya orang Melayu cakap jahil tu bodoh, tapi tak juga. Dikarenakan ramai orang-orang yang bukan Islam pada ketika is itu. Is it stubborn? Sorry. Part of it. Stubborn lah. Arrogant is also a good word. Okay. Dia bahasa kasar dia bodoh sombong lah. Okay. Kan? Senang cakap lah. Pasal apa? Pasal orang tu bijak. Abu Lahab nak cakap tak pandai, pandai. Yeah. Nak cakap Abu Lahab tak pandai, tadi saya cakap apa? Abu Jahal, Abu Lahab semua pandai apa? Yes. So it is the denial and rejection of truth, although you know that it is the truth. Okay, that's exactly the point. Betul? Right? Maka keadaan tu macam tu, dan ni kita potong cerita dia sikit lah. Nabi SAW rasa ini diorang panggil spiritual sensitivity. Maksudnya Nabi ni terlalu bersih ataupun bersih sehingga keadaan tersebut tu mengganggu Nabi. Maka Nabi itu yang buat Nabi SAW tahannus ataupun uzlah. Dia duduk dekat atas gunung sendirian, untuk tafakkur sendirian dan sebagainya. Yeah. So that was the beginning of that particular matter lah. You know what really excites me to find out more about how did really Abu Bakar tu can be like the very first person to actually agree to him and percaya dia to say that aku baru terima wahyu. Like if for example today like kita duduk dalam bilik ni, for example lah, I mean maaf kalau ni rasa macam dosa. Like for example I or you terima wahyu, then you tell us cakap bye I terima wahyu tu. It's from Jibril. Kita nak percaya you pun agak-agak sih. Ada makhluk halus datang cakap ikra. Apa cerita kan? Yes, correct. So how Abu Bakar can macam that the faith super strong that dia terus be the first person to actually, is it the first person to? No lah, Khadijah dulu lah. Khadijah dulu, okay. Among the first. Yeah, correct. To believe lah. Tapi kita tengok balik pada sejarah pun Nabi SAW ni pada asalnya memang dikenali dengan orang yang berbudi bicara yang baik. Yeah, that's why Khadijah suka dia dan sebagainya. So macam actually technically kalau betul lah Abu Jahal dengan Abu Lahab tu actually boleh je terima benda tu. Sebab tu kita cakap macam jahiliah ni, diorang tahu dan diorang sayang dengan Nabi SAW pun. Diorang sayang. Anak saudara sendiri sih dan sebagainya. Jadi bila cakap pasal Nabi turun tu fokus dia adalah penurunan Nabi ketika itu. Memang macam tadi cakap lah, kira Nabi tu terlalu suci sangat dan benda tu benda baru untuk diterima untuk orang-orang yang dah bertahun-tahun dengan penyembahan berhala, dengan penindasan dengan tipu, ego dan sebagainya. Correct. So memang orang Arab, antara sebabnya dipilih Nabi tu dari kalangan orang Arab pun disebabkan orang Arab juga. Turunnya Al-Quran tu dalam bahasa Arab pun disebabkan orang Arab juga. Yes. I suka soalan tu lah. Dari segi macam
It's the same thing apa. Nabi bawa kebenaran, tapi ramai orang tak semua yang terima apa. Betul. Correct. Kan seharusnya kalau logically korang bukan tak kenal dia apa. Betul. So I think that there are two issues lah. The first issue is tadi Ustaz sebut awal-awal Nabi memang dah ada kepribadian yang terpercaya. Dia dah ada personality yang dia tunjukkan kepada rakyat yang dia ni orang yang baik. Exactly. Orang yang suci. So a word that we can use is social standing. Okay. Right? So macam kalau ini jauh sikit cerita dia, tapi cerita Abu Bakar, bila Abu Bakar masuk Islam, dia masuk Islam, kemudian ramai orang yang follow suit masuk Islam. And Abu Bakar tak keluar dakwah tau. Yes. Abu Bakar cuma cakap kat orang, aku ikut Muhammad. And orang-orang lain semua macam, kalau Abu Bakar ikut, aku ikut juga. Yeah, because it cannot go wrong lah basically. Because he has social standing lah. I understand. Dia dah build that rapport lah. Exactly. Yes, Maka ulama cakap hari ni, in order for you to do dakwah, dia dua benda tau. Before you become a Nabi, you must become a trustworthy person first. Yeah. Al-aminu qabla Nabi. Sahih. Jadi kalau kita nak buat kerja elok kan, and this is something that is for us and for everybody else lah. Sebelum kita preach kan, kita buat dulu lah. Betul. Aywa. Prove lah Aywa dia tu macam tiba-tiba. Tamam. Betul. Aywa betul. Aywa. Kan? So word dia Nabi tu kan dipanggil sebagai Sadiq al-Amin. Betul. Orang yang bukan sahaja jujur dan amanah. Maknanya dia memang dah dikenali dengan sifat amanah dia, dikenali dengan sifat lemah lembut dan sebagainya. So dia dah groom diri dia pada awal, which is Allah SWT groom dia lah. Yes, of course. Allah SWT groom Nabi SAW untuk pikul tanggungjawab yang agak besar ni, which is the last message yang Nabi SAW nak sampaikan. Fokus dia bukan pada orang Arab je, pada seluruh umat manusia. Ustaz, cerita dia lepas tu dia dalam gua tu macam mana Ustaz? Ni orang nak tahu juga ni. Cerita dalam gua ni kan, macam kita pergi gua dia Saya naik atas, saya just Last bila tu lah during the recent one ada COVID punya Tapi kita kira tak ada orang kan? Ada juga orang-orang kat atas, tapi sikit lah, tak seramai, tak sepenuh macam during normal umrah days lah. Then bila I naik Jabal Nur ni, you dah tahu dah size dia macam mana, but whenever you keep looking at the hole kan, I mean I pun tak tahu if that's the exact hole lah, you know, where where he's there, you know. But seriously I cannot imagine how Khadijah and I mean whoever that's hantar makan tiap-tiap hari and naik atas. Khadijah lah mainly kan. Khadijah mainly Kau I macam I can feel some sense lah bila I dekat atas tu. So it's a journey lah. It's a journey and perjuangan. And betul-betul macam dia sederit dengan Masjidil Haram. Bila you nampak, that's why I think boleh nampak straight menghadap. So I think partly maybe orang dekat sana pun diorang gunakan cari kesempatan lah untuk solat sunat mungkin. Dan for me I always go in early in the morning, so I use an excuse to solat duha lah. That's tu. Very very surreal lah. Very surreal. I suka cerita dia bila Nabi dalam gua tu sebenarnya bukan sekejap. Nabi kat dalam gua tu lama. Actually dah lama kan, betul. Cuma that exact moment yang kita kadang-kadang baca sejarah, kita macam masih macam gitu cerita dia rupa ni kan. So after a bit of time, Allah takdirkan Jibril turun. Dalam riwayat, Jibril turun dalam keadaan his original angelic form. Basically he is Angel lah. Dia tak turun dari pakai orang lain lah. Tak. Okay. Dalam riwayat hadis, malaikat boleh turun menggunakan gambaran asal dia, his usual form, his original form, boleh datang dengan gambaran orang yang dikenali dan orang yang tak dikenali. Macam hadis innamal a'malu binniyat, hadis Umar kan, Jibril datang dekat Nabi tapi orang tak kenal. Ada pula riwayat di mana Jibril datang, Jibril ambil rupa orang yang dikenali. Ada riwayat satu sahabat Nabi nama dia Dihya bin al-Kalbi. Dihya ni cerita dia lah panjang sikit, tapi dia ni handsome. Para ulama ada list down sahabat-sahabat handsome siapa macam gitu kan. Bersahabat-sahabat yang tak handsome pun ada, kita pernah discuss benda ni kan. So antara sahabat yang paling handsome tu Dihya. So Jibril bila nak ambil rupa orang pun dia ambil rupa handsome lah. So kalau kita ni kan, mungkin Jibril turun ambil gambar muka you lah. Muka kita ni tak ada lah. Jibril ambil gambar kau badan panas badan panas. Building boleh bergegar. So Jibril turun dalam keadaan, kita kena imagine lah, dalam gelap atas gunung, makhluk yang tak pernah dilihat ramai manusia, mungkin segelintir je lah sebagian daripada Nabi-Nabi yang pernah nampak Jibril kan. Confirm menggeletar babe. Of course babe. And then the first thing that Jibril comes down to the Prophet and says is none other than Iqra, which is one of the weirdest things to hear. 600 tahun tadi kita sebut tak diturunkan wahyu, and then the first thing that Jibril comes down with adalah perkataan Iqra. Tiba-tiba educational campaign. Iqra is actually read. Baca. Okay. Which is also representative of our religion lah. Maksudnya Educate. Pertama tu yang diturunkan dalam banyak-banyak urusan, dia boleh solat ke jihad ke apa ke tak tahu. Yang pertama itu adalah apa?
Iqra. Baca. So kata para ulama, that's also the symbol of our religion, reading. Yes. So Betul. kalau kita bincang mengenai agama, maka agama itu tunggak yang asal adalah tak lain dan tidak bukan pendidikan lah. Ilmu. Betul. Ya, And to this get is what ilmu, kita you need to read lah. Yeah, of Exactly. course. Maka cakap dengan Nabi cakap ma'ana biqari. Aku tak boleh baca. Nabi kan ummi, tak boleh baca. Ada riwayat kemudian Jibril tu dakap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peluk Nabi. Lepaskan cakap lagi sekali Iqra. Nabi cakap tak boleh 3 kali benda tu kan. Akhirnya geltar. Akhirnya baru Jibril turun dengan yang full lah. 5 ayat pertama daripada surah Al-Alaq. Ustaz baca sikit Ustaz, tabarrukan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wush. That message to Prophet Muhammad SAW, kalau hebat macam mana pun Nabi, tapi keadaan itu was very unprecedented kan. Exactly. Maka Nabi riwayat dia adalah Nabi terus macam menggigil lah. Yes. And ini mula Nabi turun. Riwayat dia ada beberapa riwayat. Ada riwayat Ibn Ishaq, Nabi ni turun ni, Nabi tengok kanan nampak Jibril. Tengok lagi kiri nampak Jibril. Takut lah kan. Yalah. Dia forever ada keliling dia lah kan. Cuma satu je lah, satu time tu bila Nabi nak sampai bawah, Nabi tak nampak. Tiba-tiba Nabi dungak atas, Nabi nampak Jibril filling the entirety of the sky. Oh, itu kita fikir Allah. Maka cerita dia sambung tu, Nabi dalam keadaan gementar. This is also a very important lesson for us lah, lagi-lagi orang lelaki ni kan. Bila dalam keadaan takut dan gementar, nak pergi cari siapa dulu? Nabi cari banyak-banyak orang. Nabi cari siapa? Cari isteri dulu lah. Riwayat dia, Nabi buka pintu tu, Khadijah nampak Nabi dalam keadaan takut, macam pucat lah kita boleh cakap kan. Khadijah tak ada nak panik lah. Tak ada panik, tak bebel lah. Kalau kita, I rasa kalau tak tahulah agaknya family kita kan, kita balik tu lah pergi mana ni. Itu lah siapa suruh lepak atas gunung kan. Bukan ada hantu. Kan aku dah cakap berapa kali. Lomor je kita. Jangan nak action Mungkin semua ada go Betul through lah, ni. betul. Tapi Khadijah cool lah kan. Khadijah tak macam itu. Chosen Dia lain lah. Dia percaya Nabi so much that she was able to remain composed and calm. Lepas Nabi dah relax sikit, Nabi suruh Khadijah zammiluni, blanket me. Surah Muzammil. Ya ayyuhal muzammil kan. Lepas tu barulah Nabi cerita dekat Khadijah, ini akhafu alai, aku takut. Nabi rasa macam, kenapa aku boleh nampak benda macam ni? Kalau guna bahasa casual kita agak macam, ini adakah tanda tak elok lah? Yes. Ni bahasa kasar dia, sorry sway ke apa ni. Aku boleh nampak benda hantu macam ni, tiba-tiba macam ni kan. Correct. Tapi apa Khadijah cakap? Khadijah cakap, by Allah, Tuhan tidak akan memburukkan keadaan kau. Dikarenakan kau ni adalah orang yang baik. Betul. Kau jaga orang-orang yang susah, kau beri makan kepada anak yatim, kau hormat kat orang. Ini bukan tanda tak elok, ini benda tanda elok. Oh Khadijah, this is a good sign. Again the thing is Khadijah punya, again tadi kita cakap pasal social standing, trust, sehingga dalam keadaan tersebut pun isteri boleh percaya. Betul. Wah, itu mula nuzul Quran tu lah. InsyaAllah Wish, panjang cerita dia sampai sampai ke word nuzul Quran penurunan Al-Quran tu bukan pada sembarang orang Betul. Orang yang dah dia dah meletakkan diri dia tu kepercayaan yang tinggi untuk isteri dia juga. Kadang kalau kat kita punya tempat mungkin isteri kita takut fikir lain pula kan. Betul. Kita datang daripada mana dan sebagainya. Tapi macam tadi Ustaz Taufik cakap, Nabi ni orang yang baik kan, bagi anak yatim makan, orang yang dicintai manusia dan sebagainya. Tak mungkin benda ni benda yang jahat kan. Betul. Mungkin itulah permulaan. Betul. Permulaan nak meletakkan Islam sebagai yalah, Nabi SAW ni dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. And the success later on, kalau kita fikir balik, if we can conclude it this way, di antara kejayaan Nabi itu bersandarkan juga antaranya ke atas isteri yang percaya kepada suami. Betul. Tengok tu isteri-isteri semua dengar. Mudah-mudahan isteri-isteri kita sama seperti Khadijah. Tapi kalau kita nak isteri kita seperti Khadijah, kita kena jadi macam Nabi ya kan. Yes. Tak boleh lah dia jadi Khadijah, kita jadi Muhammad kan. Betul. Jadi kira Khadijah tu kira macam tulang belakang Nabi lah. Memang lah. Tunggak dia. Tunggak kekuatan Yang tadi kita cakap pasal siapa yang masuk Islam first kan. So kebanyakan para ulama akan cakap yang
the first ever to embrace Islam adalah Khadijah lah. Yes. Lepas tu barulah sahabat-sahabat yang lain kan. But if you think about it again, maka orang pertama yang masuk Islam adalah orang perempuan. Betul? Kan? Yang percaya pertama adalah isteri. And that means a lot for the Prophet, and it means a lot for us also. I understand. Pentingnya seorang isteri, pentingnya seorang perempuan itu di dalam urusan agama besar. Besar. Betul. Role dia Correct. besar. Role dia besar. Peranan Sebenarnya sangat-sangat ya, dia nampak ni macam dia perempuan. Yalah, kononnya macam kita lelaki, macam kononnya kita status kita lagi besar. Tapi walhal dengan cerita ni je stand alone sih. Perempuan actually play a very major role. A huge role. Yeah. Bagus Yalah, lah. cakap pasal perempuan pun memang tak semua perempuan. Cuma yalah, dari sudut kisah ni nak menunjukkan yang kebanyakan daripada kita, isteri-isteri kita yang memberikan kejayaan tu bagi kita. Betul. Kejayaan tu bukan semata-mata kita dapat daripada kita punya usaha. Sebab kadang-kadang orang tak percaya yang kejayaan dia tu memang ada orang-orang belakang yang bantu. Biasa. Selalu kita lupa benda tu. Selalu kita lupa, kan? yes, Kita correct. kadang dah berjaya, kita tak tahu yang selama ni orang yang tak dikenali orang, dia yang berada di belakang kita. Orang tak tahu pun. Betul. Yes, correct. Kalau cerita Khadijah tak dikeluarkan oleh Nabi, tak ada dalam sejarah, siapa yang tahu Nabi, siapa yang pujuk Nabi, siapa yang selimutkan Nabi, siapa yang beri sokongan. Itu first step yang paling important untuk Nabi teruskan dakwah. Betul. Boleh Kalau, sebenarnya boleh aja Khadijah macam sembunyi. Macam Boleh je malam tu terus dah, okey lah, kau jangan continue lagi lah. Ataupun Nabi terima wahyu, okey aku dapat wahyu, aku Nabi apa? Dah Nabi ego boleh lah. Tapi tak, takdirnya adalah Nabi seperti mana manusia yang lain takut. Betul. Kemudian yang memberikan sokongan dan moral support isteri. Cerita dia macam gitu. So cerita agama ni adalah cerita yang agak fitrah dan naluri, yang kita dengar ni kita boleh betul juga, complete. Yes. Betul. Besoknya pula Khadijah ni Khadijah punya putting in extra effort. Besok dia cari kat demi sepupu dia. Right? Dia cari pasal sepupu dia ni, Khadijah punya sepupu, dia memang faham mengenai manuskrip kitab-kitab yang lama. Dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada orang tersebut, ditanyakan. Masa dia cakap, ini bukan cerita sembarang ni. Dia cakap ini adalah kejadian yang telah pun terjadi kepada nabi-nabi terdahulu. Kemudian dia cakap, sekiranya kau keluar nanti jadi nabi, kira dia dah tahu lah. Dia cakap, aku akan jadi orang pertama yang tolong kau. Tapi takdirnya Allah Subhanahu takdirkan dia meninggal awal lah. Yes, correct. That's the end of that particular story. Understand. Maka inilah secara ringkasnya lah nuzul Quran. Okay. So on the 17 biasanya on the 17. Kebanyakan ulama sebut 17. Yes. Kita baca full lah Dia tak ada amalan untuk nak khatam ke apa kan. Tak adalah. Cuma kita meraihkan hari itu seakan-akan bulan Ramadan ni kan bulan Al-Quran. Betul. Yes, Jadi tak khatam ke malam tu macam satu malam sejarah sih. Betul. Malam yang di mana turunnya Jibril bertemu dengan Nabi SAW. Sejarah dah berlaku lah ketika itu. Kira memang ada history berlaku benda tu. So kita raikan malam tu lah. Dan malam tu bukan kita kata dia sama dengan malam Lailatul Qadar. Dia tak sama. Cuma malam tu malam sejarah. Pernah berlaku seperti mana benda-benda lain juga. Dan benda yang berlaku pada malam itu adalah benda yang paling agung, which is turunnya Al-Quran. That started everything. Yes. So kira secara tidak langsung malam tu malam yang agung lah. Betul. Yes. Malam yang di mana Allah turunkan sebaik-baik kitab, sebaik-baik buku yang diturunkan kepada semulia-mulia manusia daripada semulia-mulia malaikat. Jadi semuanya jadi mulia. Betul. Itu yang nak kita rangkumkan dalam kisah. Combo. Turun pada the best people, which is semua dapat tempias lah. Khadijah dan sebagainya. Kita cerita juga pasal Khadijah, macam mana dia hantar makan kepada Nabi SAW. Jadi kejayaan Nabi itu pun memang satu sokongan daripada isteri dan sokongan sebagai manusia juga. Makanan, support. Sebab kadang orang kata, aku bagi support, tapi tak sangka yang actually kasih hantar makan ini yang support dia ni. Betul. Ni yang sebenarnya macam padahal ni yang benda paling kecil dan impact dia besar. Misal kata Khadijah tak hantar makanan Nabi, mungkin tak last kat situ. Correct. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang manusia lagi kan, mungkin Nabi tak akan boleh berkekalan setiap malam dan sebagainya. Bertemu pula dengan Jibril, bukan calang-calang malaikat kan. So inilah dia punya titik permulaan penurunan Al-Quranil Karim yang kita dapat sekarang pada hari ini. Perjuangan seorang Nabi yang di mana kita lihat turunnya Al-Quran ni bukan senang-senang pada Nabi SAW. So hari ni kalau kita tengok Quran ni, kita kena renung juga lah. Betul. Apa yang kita ada hari ni. Kadang-kadang kita Quran kat rumah ni lambat kadang-kadang. Quran buruk orang panggil. Quran buruk. Sampai ada term macam gitu kan. Quran buruk. Bila perlu baru ni. Bila nak
pindah baru macam nak pagar rumah, macam nak ni semua. Bila kahwin, kena sihir, baru nak cari Quran. Jadi ruqyah dan sebagainya. Jadi kadang-kadang benda ni kita kena relate balik, tengok bagaimana perjuangan Nabi SAW. Ini benda berjalan selama 23 tahun dan bukan satu malam sahaja. 23 tahun Nabi susah payah dapatkan wahyu untuk nak kumpulkan kesemua ni menjadi satu kitab yang bantu kita sampailah pada hari kiamat. Jadi dalam banyak-banyak buku, sekarang kita dah boleh nilai lah, dalam banyak-banyak benda yang kita nak fokus, kadang-kadang jangan terlepas pandang. Sebenarnya Quran ni adalah benda yang paling utama untuk kita fokuskan. Correct. Benda yang kita harus prioritize benda ni. Prioritikan Al-Quran. Walaupun faham tak faham tu belakang cerita. Tapi sebab turunkan pada kita, inilah perjuangan kita menyaksikan dan kita rasa bertuah. Nabi SAW turunkan pada Al-Quran sampai pada kita. Ustaz, what do you think? Apa tips-tips yang you boleh share for viewers kalau diorang nak dekatkan diri diorang lebih dengan Al-Quran? Mungkin of course, I mean realistically you cannot suddenly cakap okay ambil je buku, buka, baca. I mean it doesn't work that way. Nak kena ada titik permulaan dia lah, macam mana kita dengar cerita tadi. So what are the tips that you think? Maybe start main dekat radio ke, atau maybe start, kalau yang drive mungkin macam for me I think one tips that I can give is just keep on playing the playlist automatic. I think sekarang like macam benda ni dah bukan benda yang nak perlu cari-cari. Benda dah tersedia, ada dah. Tak ada alasan dah tak ada alasan. Sebab correct. Kalau you cakap pasal you tak dengar Quran, non-Muslim dengar Quran, babe. Non-Muslim boleh menangis dengan ayat-ayat Quran. Correct. Malu sih kita yang orang yang Allah turunkan Nabi, dah dapat keimanan, kita dah lahir-lahir je dah beriman pada Allah. Jadi kalau saya tak biasa dengar, kenapa? Mulalah. So technically benda ni kadang-kadang, yalah, kita pun tak salahkan sebab orang dibesarkan dengan bermacam-macam cara. Correct. Kan ada orang memang tak dihidupkan Al-Quran dalam rumah tangga dia. Tapi apa yang kita nampak sekarang pada zaman kita ni, imam-imam, video-video bacaan Al-Quran, Spotify, MP3, dah berlambak dah sekarang. Semua dah ada dah. Correct. Benda-benda Allah dah sediakan. Macam mana kita tengok you lah dekat Instagram kan? Betul tak? Alhamdulillah. Terima kasih pada semua yang menonton. Sebab beri pahala pada kita. Kalau I punya tip quickly I selalu akan tekankan go deeper with whatever that you're already familiar with. And jangan malu dengan sedikit yang kita ada. Betul babe. Itu I paling agree. Jangan malu. Because sometimes people macam cakap susah lah. Tak lah, aku ni aku tak layak. Aku ni mungkin di sisi Allah aku ni tak pendosa, banyak buat dosa and all that, badan aku kotor. I mean I sedih lah dengar macam tu. But in fact kita nak kena tukar lah, ubahkan kita punya fikiran kita, mindset kita. Is the mindset. Macam orang pun selalu cakap bye, macam mana pergi umrah macam do you have to really cleanse yourself, you nak kena betul-betul bersih ke pergi umrah? I said no, seriously no, just go as who you are. Betul. Just go and Allah boleh terima you sih. Betul. Allah memang tunggu waktu tu. Betul. Allah kata bila orang ni nak balik. Betul. Allah suka dan sayang orang yang datang balik. Allah menunggu, menantikan saat-saat itu. Sometimes macam orang cakap wah kau ni dipilih pergi haji, kau ni dipilih pergi umrah. Tapi kadang for me, kadang I fikir balik cakap nak tunggu kena pilih. Nak tunggu kena pilih bila babe? Tunggu kena seru orang cakap selalu. Tapi sebenarnya takut kalau lain you pergi takut lain seruan Allah pula. will take it differently sih. Kau datang kat aku walaupun aku tak panggil kau. I know how special is that. Itu baik lah. Betul. Tapi memang sekarang banyak tips lah. Sekarang mungkin orang dah tak bagi alasan ke apa, sebab dah merata pun baca Al-Quran. Dan I selalu ambil macam example yang Quran ni, kalaulah orang-orang yang bukan beragama Islam boleh menghayati, boleh enjoy dari sudut bacaan dia dan sebagainya. Sebab even Nabi SAW pun bila bersama dengan para sahabat, Nabi akan minta sahabat untuk bacakan Al-Quran. Arihna, Nabi kata. Kira macam berikan kita ketenangan dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Maksudnya Quran ni memang pada hakikatnya memang orang yang macam mana baca, dengar pertama kali memang akan dapat ketenangan. Allah dah terang-terang kata dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah kata Quran ni pun Allah akan jaga. So daripada sudut penjagaan Allah tu pun Allah akan hantar banyak Allah cakap wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikr pun sama juga. Banyak. Kira Quran dah dipermudahkan. Lepas tu bila kita baca Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Quran ni dengan berzikir, dengan membaca Al-Quran ni akan mendatangkan ketenangan dan sebagainya. Tinggal kita nak grab je. Kita nak ambil the first step tu. Macam mana Ustaz Taufik kata, dalam Quran pun Allah kata faqra'u ma tayassara. Bacalah dengan apa yang kita selesa, yang mudah untuk kita. Tak kira lah walaupun merangkak kan, tak kisah. Qulhu ke inna ke baca. Yes. Yang penting kita istiqamah dengan bacaan Quran tu.
kita hidupkan Al-Quran tu walaupun dengan surah Yasin saya kata. Yes, walaupun dengan surah 3 kul, walaupun dengan surah-surah lazim dan sebagainya. Itu bukan satu penghinaan di mata Allah SWT. Cuma bila kita cakap pasal Al-Quran ni, dia banyak kisah-kisah yang kadang-kadang kita tak baca. Bila kita baca teruja. Betul. Surah-surah yang kita jarang dengar, kisah-kisah yang kita jarang dengar. I think benda-benda ni kita nak kena macam enforcekan dekat orang-orang yang dengar. Mungkin ada yang mungkin malu kan, orang nak start. Kadang disuruh imam mungkin. Alamak, aku nak kena imam ni. Surah Kulhu je lah kan baru-baru. Tak apa, tak kisah. It's okay. For me, I think it's best that macam from my own tips. Apa kurangnya pada baca Kulhu tu? No, because they feel that kau ni boleh baca Kulhu je. Okay. But tapi dari pandangan orang lain mungkin gitu. Tapi but I think personally from me to all of you, I think tak kisah. Don't be shy. Kuatkan semangat. Start somewhere. Maybe serious I semangat saya dengar every time. And surah-surah pendek-pendek. It's okay. You master all the kecil-kecil dulu. InsyaAllah from there it will go somewhere. Serious. That will I think the best time to start is dalam bulan Ramadan. Yes, correct. Ni bulan yang this is the best the best time yang semua perfecto time. Semua 13 hari lagi ni ada. Yes. 13 more days. Panjang Siapa tu. yang belum buka Quran, please do so. Tak payah malu-malu, tak payah fikir apa. Just Kita sama-sama sokong, kita doakan mudah-mudahan dipermudahkan insya-Allah. Kita nak tengok anda semua dengar Quran ke, baca Quran, apa pun lah cara. Mungkin yang belum boleh baca, dengarlah dulu. Correct. Ada yang dah boleh dengarlah start ni Instagram ada ni. Besar sangat. Ada yang dah biasa dengar, mungkin dah boleh start tu. Because Quran banyak cara. Dengar pun pahala, baca pun pahala. Tengok pun kadang kita dapat pahala. Allah SWT berikan kepada kita. Jadi jangan lepaskan peluang pada Ramadan kali ini. Sampai sini saja. Kita bersambung pada podcast dan episod yang akan datang.